Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Razi berserta rakan-rakan iaitu Lokman dan juga Kasyah daripada kelas PPT 1 S1-1 akan membentangkan ibu kami yang berkaitan dengan pihak yang membantu MBPK iaitu Murid Berkeperluan Pendidikan Khas Ketidakupayaan Penglihatan dalam melaksanakan penilaian kesihatan mata. Sebelum kami memulakan pembentangan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Norimah yang merupakan pensyarah bagi subjek PKUK 1094. Pihak yang pertama ialah Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia ini merupakan pihak kerajaan iaitu nama singkatannya KKM. KKM menyatakan saringan mata atau penglihatan ini adalah salah satu cara bagi mengesan masalah mata dan seseorang yang tidak mengalami tanda-tanda masalah mata. Jadi saringan mata ini membantu untuk kita mengetahui jika mata kita ini bermasalah ataupun tidak. KKM ada menyenaraikan komponen-komponen dalam saringan penglihatan. Jadi mereka telah menetapkan apakah komponen-komponen dalam saringan penglihatan tersebut. Semasa anda menjalani saringan penglihatan, terdapat beberapa soalan dan ujian yang akan dijalankan ke atas diri anda. Jadi apabila kita ingin melakukan saringan penglihatan, kita akan melalui beberapa soalan dan juga ujian untuk kita melakukan saringan penglihatan. Okey, soalan yang pertama ialah soalan spesifik bagi mengesan sebarang faktor risiko bagi masalah penglihatan. Jadi, mestilah ada soalan yang spesifik untuk kita mengenali apakah penyakit-penyakit yang tertentu yang dapat menspesifikasikan penyakit apa yang dia mengalami. Jadi yang kedua ialah ujian untuk penglihatan. Ujian untuk mengetahui penglihatan kita ini sejauh mana. Dan juga ketiga ialah ujian untuk medan penglihatan. Jadi untuk ingin mengetahui seberapa banyak darjah penglihatan kita boleh kita lihat. Dan yang keempat adalah oftalmoskopi dan yang terakhir tekanan intraokular. Okey. Yang pertama ialah soalan spesifik bagi mengesan sebarang faktor risiko bagi masalah penglihatan. Jadi di sini ada 5 soalan. Soalan-soalan spesifik yang akan ditanyakan oleh pakar perubatan ataupun doktor yang melakukan saringan tersebut ialah adakah anda mengalami masalah penglihatan? Bolehkah anda melihat dengan jelas? Dan yang kedua, adakah anda perlu menegangkan mata sewaktu melihat pada jarak jauh atau semasa membaca? Dan yang ketiga, adakah anda mengalami masalah semasa mandu di waktu malam akibat silau? Dan keempat, adakah anda mempunyai sejarah masalah mata atau rawatan? Dan yang kelima, soalan spesifik bagi mengesan sebarang faktor risiko bagi masalah penglihatan. Jadi soalan-soalan ini dapat memberilah sedikit sebanyak kemudahan dan juga memudahkan kerja kepada pakar perubatan untuk membuat penilaian dan juga untuk mengetahui punca-punca akibat masalah penglihatan tersebut. Okey, dan yang kedua adalah ujian untuk penglihatan. Okey, ujian ini ialah untuk mengenal pasti huruf atau objek yang terkecil yang anda dapat baca pada carta standard iaitu carta Snellen. Okey, di situ menunjukkan bahawa E besar FP itu adalah carta Snellen itulah. Dan prosedur untuk ujian penglihatan ini ialah yang pertama, anda diminta untuk berdiri 6 meter dari carta. Jadi kita perlu berdiri sepanjang 6 meter di depan carta Snellen tu. Dan yang kedua, anda diminta untuk menanggalkan cermin mata atau kan tersentuh. Jika kita memakai cermin mata, kita perlu menanggalkannya dahulu. Dan yang kedua, yang ketiga, setiap mata akan diuji secara berasingan dengan menutup sebelah mata yang lain. Jadi, dia akan uji satu-satu mata lah, mata kanan dan mata kiri. Dia tak uji dua-dua terus, tapi dia uji sebelah-sebelah. Okay, dan yang keempat, anda akan diminta membaca huruf terbesar yang telah ditunjukkan di carta Snellen tu sehingga terkecil menggunakan mata yang diuji, mata kanan atau mata kiri. Prosedur tersebut akan diulang semula dengan menggunakan cermin mata atau kan tersentuh. Jadi siapa yang pakai spek mata tu awal-awal dibuka di spek mata dan kali kedua tu dipakai balik spek mata. Prosedur ini juga akan diulang dengan anda melihat melalui lubang kecil untuk setiap mata. Okey, lepas tu ujian ini dapat memberikan maklumat tentang masalah rabun. Kiranya dekat carta Snellen tu dia ada saiz-saiz huruf yang tertentu untuk kita tahu berapa banyak kerabunan yang dia ada.
Dan yang terakhir adalah anda juga akan diminta untuk membaca huruf di atas kad yang berada sejauh 14 inci dari muka anda untuk mengesan rabun dekat. Jadi apabila kita ujian untuk penglihatan ni mampulah untuk kita kesan sesuatu yang rabun jauh ataupun rabun dekat. Okey, dan yang ketiga ialah ujian untuk medan penglihatan. Ujian ini adalah untuk mengenal pasti sebarang kecacatan dalam penglihatan pusat dan periferal. Kecacatan dalam penglihatan pusat dan periferi boleh disebabkan oleh beberapa penyakit seperti glaukoma, tumor otak, strok atau penyakit saraf yang lain. Jadi tadi ujian penglihatan, yang ni pula ujian untuk medan penglihatan. Okey, prosedur dia adalah setiap mata akan diuji berasingan dengan menutup sebelah mata lain, sama juga macam tadi. Ujian penglihatan tadi ditutup sebelah mata. Dia cek mata satu-satu, mata kiri dan mata kanan. Dan yang kedua, anda akan diminta untuk memetakan kawasan di mana objek kelihatan semasa anda memberi tumpuan mata ke satu titik di tengah pusat. Jadi dia akan memetakan kawasan objek kelihatan dan kita kena fokus kepada satu titik sahaja. Dan yang ketiga, ujian ini boleh dilakukan secara manual atau menggunakan alat perimetri automatik. Jadi dia ada alat dia tersendiri dan juga kita boleh secara manual. Keputusan ujian yang normal menunjukkan penglihatan pateri adalah utuh. Jadi dia adalah keputusan dia, ada yang normal, ada yang tak normal. Jadi apabila kita keputusan normal, penglihatan periferi kita ni kuatlah. Dan yang keempat adalah ophthalmoscopy. Penilaian mata termasuklah pemeriksaan di belakang mata ataupun fundus. Jadi kita perlulah membuat penilaian mata bukan sekadar dekat bahagian depan saja, kat bahagian belakang pun kena buat juga pemeriksaan. Okay, struktur mata yang lain seperti kanta, gelemaca, vitreous dan retina boleh diperiksa menggunakan ophthalmoscopy. Jadi dia ada alat dia yang tersendiri iaitu ophthalmoscopy lah. Ni adalah alat dia iaitu nampak tu dekat dalam kotak hitam tu. Dan pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai status kesihatan struktur mata kerana sesetengah penyakit boleh memberi kesan terhadap struktur ini. Sebagai contoh, pemeriksaan ophthalmoscopy secara berkala dilakukan setiap tahun kepada pesakit diabetes bagi mengesan awal masalah mata akibat diabetes dan mencegah kebutaan. Jadi pemeriksaan ini dapatlah mengelakkan, dapat kesan awal sekiranya kita ada masalah mata yang disebabkan diabetes dan juga apa-apa penyakit yang boleh menyebabkan kebutaan. Jadi dengan pemeriksaan ini mampu kita mencegah daripada mengalami kebutaan. Dan yang terakhir daripada KKM ialah tekanan intraokular. Okey, apakah tekanan intraokular? Tekanan intraokular merupakan tekanan oleh cecair di dalam bubulan mata. Tekanan cecair ini boleh diukur menggunakan alat tonometri. Ukuran tekanan intraokular adalah penting bagi mengesan risiko glaukoma sebab kita tahu glaukoma disebabkan tekanan. Jadi tekanan intraokular ni mampu untuk kita kesan tekanan cecair dalam bubulan mata. Jadi kita dapat mencegahlah ataupun memberi rawatan awal untuk mengelakkan glaukoma tersebut. Jadi segala saringan dan juga prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh KKM ini mampu memberi panduan kepada klinik kerajaan ataupun klinik swasta untuk melakukan saringan mata terhadap pesakit dan juga rakyat di Malaysia lah. Okay, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini kepada Tuan Muhammad Akashah mengenai Gleneagles Hospital. Terima kasih kepada saudara Ashraf di atas pembentangan yang amat berkesan sebentar tadi. Okey, kita pergi kepada seterusnya iaitu Gleneagles Hospital. Gleneagles Hospital bertempat di Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia. Ia ditubuhkan pada 1 Ogos 1996 oleh satu syarikat swasta di Singapura. Apa yang saya dapat ialah matlamat Gleneagles Hospital itu sendiri. Yang pertama adalah mereka menyediakan perkhidmatan penilaian dan saringan mata yang komprehensif untuk semua pesakit ophthalmik. Yang kedua adalah mereka juga menjalankan pemeriksaan mata tahunan berjadual. Maksudnya di sini kita boleh membuat satu temujanji dengan pihak mereka untuk mendapatkan sesuatu rawatan. Yang ketiga adalah
pendidikan kesihatan pra dan pasca untuk semua pesakit yang menjalani pembedahan atau prosedur. Yang terakhir adalah perawatan atau komprehensif yang akan dilaksanakan mengikut keperluan setiap pesakit. Kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu kaedah untuk mendiagnosis keadaan mata, iaitu kesaringan oftalmologi. Yang pertama adalah pemeriksaan pelebaran pupil. Mereka menjalankan kaedah ini untuk memeriksa retina bagi tanda-tanda penyakit mata. Mereka akan menitiskan satu ubat mata khas ke dalam mata bertujuan untuk mengembangkan pupil supaya ahli oftalmologi itu dapat melihat keadaan mata kita melalui pembukaan pupil yang lebih besar. Tiada komplikasi khusus dalam pemeriksaan pupil, tetapi pesakit dengan fotofobia mungkin mengalami peningkatan aduan kesakitan atau ketidakselesaan dengan kehadiran cahaya, seperti lelasan kornea atau keradangan yang melibatkan orbit. Peperiksaan yang melibatkan pelebaran pupil atau mydriatics seperti atropin atau meningkatkan kepekaan terhadap cahaya menjadikan penglihatan lebih kabur. Okey, yang kedua, mereka juga menyediakan ujian tonometri. Sebelum tu, marilah kita mengenali terlebih dahulu apa itu tonometri. Tonometri ialah ujian diagnostik untuk mengukur tekanan mata yang dipanggil intraokular atau IOP dan biasanya digunakan untuk pesakit glaukoma. Okey, tonometer adalah instrumen yang mengukur tekanan mata. Ini boleh dilakukan melalui kaedah melibatkan sentuhan atau bukan sentuhan. Kaedah sentuhan yang paling biasa digunakan adalah Goldman Applanation Tonometry. Ini merupakan kaedah rujukan piawaian untuk mengukur tekanan mata. Okey. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh hospital itu sendiri. Yang pertama adalah doktor akan meletakkan ubat titis di dalam mata kita untuk menjadikan kornea kebas supaya kita tidak akan berasa sebarang ketidakselesaan semasa ujian dilakukan. Pewarna fluoresin juga akan diletakkan di mata kita. Okey, langkah yang seterusnya adalah kita akan diminta untuk meletakkan dagu dan dahi anda pada mesin slit lamp untuk pengukuran tekanan mata. Yang seterusnya adalah ujung biru tonometer akan bergerak ke hadapan sehingga ia perlahan-lahan menyentuh kornea dan punat di mesin itu akan dipusingkan sewajarnya untuk mengukur tekanan mata. Berikut merupakan prosedur yang biasa digunakan kerana tahap keselesaannya agak tinggi untuk dilakukan kepada pesakit. Kita boleh membantu doktor untuk mendapatkan pengukuran yang lebih tepat dengan meletakkan dahi dan dagu secara stabil pada mesin slit lamp, dan kita perlu membuka mata kedua-dua dan cuba jangan berkelip atau memejamkan mata dan terus melihat 90 darjah ke hadapan bagi mendapatkan ukuran tekanan mata yang lebih tepat. Berikut merupakan gambar rajah yang saya sediakan semasa ujian ini dilakukan. Yang pertama ni adalah pemeriksaan Goldman Applanation Tonometry.
Okey, yang biru ni pula doktor. Bagaimana doktor itu melihat mata kita. Dan yang terakhir itu adalah punat untuk bacaan tekanan mata. Okey, saya serahkan pembatangan ini kepada saudara kita Muhammad Luqman Hakim. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Akasha. Jadi saya Luqman Hafiz ingin meneruskan pembentangan. Sebelum saya pergi ke slide yang seterusnya, saya ingin menceritakan dengan lebih lanjut apa itu ujian tonometri. Okay. Jadi kenapa ujian tonometri ini penting bagi individu yang menghidapi glaukoma? Okay, jawapan dia kerana peningkatan tekanan bola mata terjadi akibat daripada sistem pengaliran cecair dalam mata itu tersumbat. Jadi kebanyakan pesakit yang menghidapi glaukoma jenis ini akan mempunyai struktur dalaman mata yang berbeza daripada struktur yang normal. Selalunya doktor mata boleh mengesan struktur yang tidak normal itu dengan melakukan pemeriksaan mata sebelum berlaku serangan glaukoma agar rawatan pencegahan boleh dilakukan. Yang seterusnya, yang ketiga iaitu ujian ketajaman penglihatan. Jadi tujuan untuk menilaikan dan menentukan keupayaan anda untuk melihat dari jarak dekat dan jarak jauh. Ujian ini memerlukan anda membaca abjad-abjad pada papan atau kanak-kanak yang masih belum membaca akan diberikan versi yang lebih mudah. Selalunya kita sudah mengalami ujian ketajaman penglihatan ini semasa di sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Okey. Jadi ujian pemeriksaan mata ini, adakah kita perlu melakukan ujian pemeriksaan secara berkala? Jadi saya telah membuat kajian dan jawapan menyatakan beberapa orang dewasa kerap ataupun perlu memeriksa mata mereka bergantung juga pada kesihatan mata mereka. Jika seseorang individu itu tiada masalah, kemungkinan mereka boleh 2 hingga 3 tahun sekali untuk pemeriksaan mata. Namun jika seseorang individu itu memakai cermin mata ataupun kanta mata atau yang menghidap penyakit kencing manis, maka anda dinasihatkan untuk berjumpa dengan pakar mata dengan lebih kerap. Okey. Jadi slide yang seterusnya. Okey. Prosedur. Okey. Jadi yang pertama, anda diminta berdiri 6 meter dari papan ujian penglihatan. Contohnya di sini ialah papan penglihatan dan jarak 6 meter kemudian seseorang individu tersebut. Okey, jadi yang kedua, anda diminta untuk menanggalkan cermin mata atau kanta sentuh. Yang ketiga, setiap mata akan diuji secara berasingan dengan menutup sebelah mata. Jadi akan ada alat yang kita perlu guna. Sebagai contoh, satu alat kita menutup sebelah mata kanan dan kita akan melihat menggunakan mata kiri. Dan seterusnya kita pula akan menutupkan mata kiri dan untuk melihat menggunakan mata kanan. Okay. Yang keempat, anda akan diminta membaca huruf terbesar sehingga terkecil menggunakan mata yang diuji. Yang kelima, prosedur tersebut akan diulang semula dengan menggunakan cermin mata atau kanta sentuh. Dan yang terakhir, anda juga akan diminta untuk
membaca huruf di atas kad yang berada sejauh 14 inci dari muka anda untuk mengesan rabun dekat. Okay. Jadi, maka dengan itu akhirlah pembentangan kami. Sekian, terima kasih.